Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar cara-cara untuk meneroka software SketchUp untuk kita bina model 3 dimensi. Okay. Mula-mula sekali kamu double klik pada ikon SketchUp 2019 ataupun mana-mana versi SketchUp yang kamu ada. Okay. Jadi dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, create new model. Jadi ada dua jenis model yang kita boleh bina di sini, sama ada simple atau architecture. Jadi untuk basic ni kita akan explore model jenis simple dulu. Okay, dia ada dua jenis ukuran iaitu meter dan inci. Jadi kita akan double klik pada meter. Kalau kamu nak guna inci pun boleh, jadi ukuran kamu dalam tu dalam inci lah. Ya. Okay, jadi kita akan tunggu sekejap sementara software ni launch. Okay, ini adalah papan pembuka untuk SketchUp Pro 2019. Okay, dia tak ada banyak beza 2019, 2018, 2017, cuma ada feature-feature yang ditambah lah. Okay, ini dia punya papan pembuka dia. Ya. Okay, dalam dekat sini dia akan ada, kalau kamu perasan ada orang. Ya. Ada line warna biru, line warna hijau dan line warna merah. Okey. Line ni dan orang ini berfungsi untuk sebagai penunjuk sebab kita membina lukisan 3 dimensi. Jadi akan ada 3 dimensi, pandangan dimensi yang ada di sini supaya memudahkan kita untuk lukis dan kita nampak di mana tapaknya, di mana tingginya. Kita punya lukisan tu nampak lebih jelas di atas permukaan bumi. Okay. Jadi kalau kita perasan kaki dekat sini, jadi di sinilah dia punya tapak yang kita akan lukis ataupun kita akan letakkan bina lukisan 3 dimensi. Okay. Jadi first kali kita akan bermain dengan ikon-ikon yang ada dekat sini. Okay, kalau kamu tengok ikon atas ni kamu abaikan sebab ini memang ikon yang khas untuk rendering. Okay. Penting sekali ada ikon rumah ni, ada 6. Okay. Dan juga ada large toolset, kat atas ni pun ada, dekat tepi ni pun ada. Tak kisahlah mana-mana asalkan ada semualah. Okay. Macam mana kalau tak ada cikgu? Okay. Jadi you akan pergi dekat view, pergi dekat toolbar. Okay. Pergi dekat view, pergi dekat toolbar, dia akan keluar dekat sini, cari large toolset. Pastikan tick di sini. Okay. Kalau tak tick macam mana? Dia tak ada. Kalau tick dia ada. Getting started tak ada. Kalau tick dia ada. Ya, jadi pastikan ada dan close lah. Okey. Jadi kamu dah ada semua ikon-ikon yang kita perlukan. Jadi kita akan start dengan ikon biasa. Okey. Ikon yang kita tengah guna ni adalah ikon select. Okey. Dia akan select ni adalah ikon pilih yang biasa kita guna di mana-mana software untuk kita klik mana-mana entiti yang kita nak edit. Ya. Contoh kita kena edit objek tu, kita klik dekat situ guna ikon ni. Jadi you pergi dekat sini. Okey. Yang kedua adalah cikgu nak kamu tengok ikon pen, ada tangan. Dekat atas ni pun ada, dekat tepi ni pun ada, ya. Okey. So pen ni sebenarnya dia mudahkan kita untuk gerak macam ni. Ya, kalau you perasan. Okey, untuk kita pergi ke tempat yang kita nak. Okey, dalam bentuk paparan lah, ya. Okey. Yang ketiga adalah zoom. Okay. Zoom ni kalau kita tekan, lepas tu kita gunakan berbola dekat kita punya tikus, mouse. Perasan tak? Okay, dia zoom in, zoom out. Okay, senang sahaja. Kamu hanya gunakan mouse kamu sendiri untuk zoom in dan zoom out. Dan zoom extend ni biasanya untuk camera view, untuk keseluruhan model yang kamu telah bina. Okay, yang ini kita akan guna selepas model siap lah. Okay. Dan satu lagi berbezanya, satu lagi ikon di dalam SketchUp berbanding dengan AutoCAD dan Photoshop adalah kita ada ikon orbit. Okey. Di sini ikon orbit ni. Okey, kalau kamu klik dekat sini, dia akan kita boleh pusingkan kita punya sudut pandangan tu. Okey, kalau kamu rasa nampak. Ya. Okey, contohnya kalau kita buat satu landscape keju, kita nak warnakan bahagian belakang. Jadi kita gunakan orbit untuk pergi sana. Macam tu. Okey, jangan main lebih-lebih nanti takut terlari. Okey, kita tarik balik. Okey. Selesai ikon yang ini, cikgu teruskan dengan ikon 6 rumah ke atas ni.
Okey, apa benda ni? Ini adalah sudut pandangan. Dia akan bawa kamu sudut-sudut pandangan yang ada di dalam SketchUp. Okey, supaya mudah kita melukis ataupun membina model. Okey, first kali adalah sudut pandangan ISO. Cuba klik. Okey, ini sudut pandangan ISO. Ya. Yang kedua, top, atas. Okay, kalau kamu perasan ini kepala orang tu, itu je kita nampak kan. Okey, ini sudut pandangan atas. Hadapan, belakang. Sorry, cikgu tertinggal. Kanan ada, kiri pun ada. Ya, okey, jadi kita pergi ISO balik. Okey, ini sudut pandangan ISO lah. Okey. So, kita akan bermain dengan kerja-kerja yang lain ni. Cuba kalau kita nak main dengan ni, banyaknya kita akan lukis dulu. Jadi, yang penting sebenarnya, yang paling senang dalam SketchUp ni adalah kita lukis di permukaan. Ya. Okey. Jadi, macam mana kita nak lukis di permukaan? Kita kena pergi pandangan atas. Top. Okey, kita klik pada bahagian pandangan top. Gerakkan sikit tangan ke sini. Okey, pergi pandangan top balik. Okey. Okey, kita lukiskan di antara garisan merah dan garisan hijau. Jadi kita akan mula explore ataupun kita meneroka apa function-function yang ada di dalam SketchUp. Okey, first kali kita akan buat line ya. Itu gambar pensel ni. Okey, cuba kita klik. Klik, tarik, drag. Jangan lepas sampai garisan yang kamu nak lepas. Okey, ini ikon pensel ya. Okey, sama juga dengan ikon freehand. Kalau kamu nak guna ikon freehand untuk bentuk-bentuk freehand, klik, jangan lepas sampai bentuk yang kamu nak. Okey. Seterusnya rectangle. Okey. Rotate rectangle. Rectangle sama je, cuma dia boleh kita boleh buat rectangle dalam bentuk rotation macam mana yang kita nak. Ya, cuba boleh try. Okey. Circle bulat. Okey. This is polygon. Okay, ini bentuk-bentuk yang ada lah. Cuma kalau saya ingat kan, okey. Tarik sikit cursor kamu. Okey, kalau nak kecilkan, okey. Ke depan, ke belakang sikit. Okey, nanti kita boleh adjust sebenarnya. Okey. Arc. Okey. Ini sudut tengah, dia punya titik tengah dulu. Okey, ini arcnya. Kita tentukan titik tengah dulu. Okey, sama juga dengan lengkungan 2 titik. Okey, tentukan titik tengah dulu, baru kamu buat lengkungan. Okey. 3 point sama dan juga pi. Pi ni dia lain sikit. Pi ni dia let's say kalau kita nak buat lengkungan ni, kita nak buat half kita nak sambung dengan ni kan, dengan line. Okey, dia boleh jadi macam ni, tak ada masalah. Okey. Okey, jadi untuk bentuk-bentuk yang kamu bina, kamu boleh gabungkan line dan sebagainya. Kalau ada benda bentuk-bentuk yang kamu nak buat yang tak ada dalam ni. Okey. Contoh segitiga contohnya. Okey. Jadi bila kamu nak ukur, nak sambung tu, pastikan dekat end point supaya dia tutup sama macam tu. Okey, nampak? Kamu gunakan ikon-ikon di sini untuk melukis, selain daripada bentuk-bentuk yang kamu nak pun boleh, tidak ada masalah. Dan kamu boleh gabungkan fungsi-fungsi yang mereka ada. Okey. Seterusnya adalah ikon di bawah ni lebih kepada ikon untuk edit. Okey, ataupun kita kita edit apa yang kita lukis. First kali adalah ikon move atau ikon kita gerakkan ikon tersebut. Okey, nampak kita move. Kita boleh move kan? Okey, senang. Kita klik dan kita klik dekat situ. Okey, ini kita abaikan dulu. Push and pull, rotate. Okey, contoh ikon rotate. Okey, kamu nak rotate. Line, nampak? Okey, dia rotate. Okey, dia rotate. Kamu rotate. Okey. Lepas tu kita tengok ikon scale. Okey. Ikon scale ni kita boleh besarkan atau kecilkan objek kita. Macam ni. Nampak? Macam biasa je. Macam Photoshop juga. Okey, kita besar atau kecilkan. Dan juga last sekali adalah ikon offset. Okey, cuba kita tengok ikon offset. Okey, saya juga bagi contoh. Okey, kita klik dulu dekat, kita ambil dulu
select, kita klik dekat hexagon, kita pergi offset. Offset. Okay, apa benda ikon offset ni? Okey, nampak? Okey. Nampak tak? Dia akan membuat bentuk yang sama dengan bentuk asal, dia gandakan dua. Okey. Kenapa perlu ikon offset ni? Okey, cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey, jadi kita tengok ini lukisan yang kita dah lukis. Cuba kita zoom extend. Okey. Ini yang kamu yang dah conteng tadi. Okey. Jadi cikgu nak padam dulu semua ni. Macam mana kita nak padam? Adakah kita perlu padam satu-satu? Tak perlu. Okey, sebenarnya kita boleh tarik daripada sini. Kita boleh select sebenarnya. Okey, tarik daripada sini, jangan lepas. Okey, baru lepas. Kamu boleh delete je dekat kamu. Kamu boleh gunakan delete dekat kamu punya keyboard kamu. Okey, sekarang kita nak daripada apa yang kamu belajar tadi, kita nampak kita boleh belajar sikit je kan, tapi sebenarnya kamu dah boleh mula melukis. Okey, sekarang kita akan buat satu lukisan lah. Okey, jadi mula-mula cikgu nak kamu ambil ikon polygon. Okey, kita buat satu polygon. Okey, nampak? Okey, ini ikon polygon. Kita buat ikon polygon. Okey, lepas tu ada satu lagi function cikgu tak ajar kamu lagi, iaitu push and pull. Okey, sekarang kita ajar. Okey, push and pull ni sebenarnya inilah satu ikon yang penting antara ikon yang penting di dalam SketchUp untuk kita bina 3 dimensi. Kenapa cikgu kata penting adalah okey, kita akan ini adalah mulanya kita melukis, kita tarik objek kita untuk menjadi 3D. Okey, jadi kita dah lukis ni. Okey, cuba kita pergi dekat sudut ISO. Okey, nampak tak? Yang kamu lukis tadi sebenarnya adalah di permukaan sahaja. Okey, maknanya kita lukis macam kita lukis kat atas tanah. Ya. Okey, jadi apa yang cikgu nak adalah, okey, cuba kita ambil ikon push and pull. Tekan dekat sini. Okey, tarik. Nampak? Okey. Nampak tak? Okey, jadi ini adalah satu objek yang kita buat tadi. Ya. Okey, kamu dah buat. Okey, tapi bila kita pergi dekat select, objek ni masih tak bercantum. Contoh, kita bina benda ni, okey. Tapi dia tak bercantum lagi. Okey, cuba kita pusing. Okey, nampak? Tengok. Okey, kita dah bina benda ni, tapi dia sebenarnya tidak bercantum lagi. Itu sebenarnya keadaan sekarang. Jadi macam mana kita nak jadikan dia bercantum adalah, okey, mula-mula kita pergi kita select balik. Okey. Lepas tu kita select semua objek ni, right click, dan kita tulis sini make group. Okey. Jadi objek ni kita dah jadikan dia satu objek yang solid, ataupun yang kita dah declare dia sebagai satu objek lah. Jadi masa ni kalau kamu nak besarkan, nak kecilkan, nak move kan boleh. Okay, tadi kalau kamu move tak boleh. Okey, jadi selalunya objek ni kamu kena groupkan dia dulu supaya kamu boleh move kan. Okey, macam inilah move dan sebagainya. Ataupun kamu nak scale kan, besarkan objek. Jadi kita boleh besarkan dan kecilkan objek. Ya. Boleh. Okey, boleh. Okey. Ini yang kita buat. Contoh kalau kamu nak pecahkan balik kepada komponen, kita nak buang satu bahagian dalam ni ke. Okey, kita right click. Kita explode. Okey, namanya explode atau kita pecahkan. Ya. Explode. Okey, kita cuba try explode. Lepas tu kita ambil ni. Okey, kita klik bahagian ni. Contoh, sebenarnya dia dah explode dah ni, maknanya dia tidak ada cantuman. Okey, ini lain. Ini satu permukaan, dia tidak bercantum. Contoh cikgu nak, okey, cuba kita tengok. Kita bayangkan ini 3 dimensi. Kita bayangkan bahawa objek ini dah ada. Objek ini adalah satu objek. Okey, cikgu klik dekat permukaan ni. Cuba kamu delete. Nampak tak? Nampak tak objek ni sebenarnya, okey, kita bayangkan dia kotak. Okey, kotak poligon. Kita dah buang satu bahagian dia. Okey, sebab tadi kita explode. Okey, tapi kalau kita groupkan dia, kita tak boleh delete, dia akan delete semua sekali. Okey, nampak maknanya dia tidak bercantum lagi.
Okey, jadi you boleh buatlah. Contoh you nak buat macam ni je atau objek you nak buat macam ni. Atas pun kita nak buang contohnya. Okey, macam ni. Nampak? Okey, line dia masih ada. Okey, line dia contohnya line dia bersambung ni. Ya, sorry. Okey, ini line hexagon yang kita buat tadi. Ini line awal lah. Okay, so nampak tak fungsi explode ni nanti you akan gunakan explode dan juga make group ni dalam masa you edit you punya objek. Okay. So kita delete balik. Okay. Kita balik pada top. Kita nak buat the real object sekarang. Ya. Okay. Kita tarik sikit. So kita ambil polygon lagi. Okay. Interesting one. Polygon ni. Cikgu sangat suka polygon. Kita buat besar-besar sikit. Okay. Ini polygon. Lepas tu kita pergi ISO. Okay. Dah siap dekat atas permukaan ni adalah polygon. Okay. So ini adalah polygon. Lepas tu kita pergi balik daripada top. Tadi kita nak tengok sahaja. Lepas tu kita ambil offset. Kita try offset. Apa offset ni sebenarnya kegunaan dia masa kita klik dan kita tarik. Okay. Lepas. Okay, buat macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Okay, kita buat macam ni. Kenapa lain cikgu yang nak buat ni? Okay, tak apa. Jom. Lepas tu kita pergi dekat sini. Okay, dia dah ada dua. Ni ada dua jenis kat sini. Sorry. Kenapa ada tiga? Cikgu delete satu. Kita tekan tadi sebab kita tak balik pada sini. Okey, boleh nampak kenapa boleh jadi macam tu sebab cikgu tak tekan balik dekat select. Okey. Jadi ini dah ada dekat atas permukaan. Jadi kita try push and pull dekat bahagian luar. Cuba tarik. Okey. Ni jadi apa? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey? Semua anak-anak ni jadi apa? Macam kolam kan? Okey. Macam kolam landscape. Boleh perasan tak? Okay, cuba kita pusing. Okay, ni kolam landscape. Ya, okay. Okay, ni kolam landscape. Jadi kita cikgu nak dekatkan sikit. Okay. Macam mana kita nak jadikan kolam dia real? Kita nak letak air, kita nak letak tile. Okay, jadi sebenarnya senang je. Okay, so yang paling penting adalah kita ada material dekat sebelah kanan ni. Kalau kamu tengok sini banyak select, material, layer, shadow, scene, instructor. Okey, kita ada material. Contoh kalau cikgu alamak cikgu, saya tak ada lah kat sebelah kanan. Jadi macam mana saya nak cari? Okey, jadi you pergi dekat window. Okey. Default tray, material. Pastikan ada material. Bila material tu klik, dia akan ada di sebelah kanan. Okey, mari kita tengok bahagian material. Okey. Dekat bahagian material ni, yang kita nak color dekat sini, selalunya kita guna apa? Brick kan? Okey. So, brick ataupun butter. Jadi kita akan cari brick. Carilah brick. Okay. Kat sini ada banyak sangat brick. Jenis brick. You juga boleh bawa daripada import daripada luar. Okey, itu nanti kita akan belajar lah. Okey, jadi kamu klik dekat sini, perasan tak ni ada keluar macam biasalah tongcat ni, okey, dekat Photoshop pun ada. Okey, kita klik, nampak? Nampak tak? Okey, let's say kalau macam alamak terlalu besarlah ni. Okey, cuba kita editkan dia. Okey, you boleh edit dekat sini. Contoh kita nak kecilkan. Okey, 1. Ini 0.5 jadi 0.2. Okey, nampak dia jadi kecil. Okey, cikgu dah edit dah. Betul kan? Okey. Jadi dekat sini. Okey, atas ni. Dalam dia. Okey, tepi ni. Cuma yang tepi belah sini kita tak ni lagi. Kita tak materialkan lagi. So macam mana? Pusinglah. Okey, apa gunanya orbit kalau kita tak guna? Okey. Lepas tu kita pusing lagi. Kalau kamu nak dekat sini, nampak? Okey. Okey, nampak tak dia ada texture yang berbeza? Kita kena edit balik. 1 dengan 0.1. 0.1 ke? 0.2 dah. Okey. Jadi lepas tu kita pusing lagi. Okey, belum kali lagi kan? Okey, ada bahagian yang belum kali lagi kan? Okey. So kita pergi balik.
Okey, masih besar. Okey, kita edit balik. 1. Okey, 0.1. Ikut texture yang kamu nak. Tidak ada masalah. Okey. Oh, ada satu lagi. Okey, kita okey. Jadi besar. 1 kita 0.2. Okey. Okey, siap kita punya kolam. Okey, kolam. Kita nak air dalam tu. Cik, tamak dah ada kolam nak air pula. Okey, jadi senang je. Kita ambil push dan pull. Dalam ni kita tak push dan pull lagi tau. Okey, tarik sikit separuh. Okey, macam mana kita nak letak air? Select. Dekat sini, water pun ada. Tak ada masalah. Apa water yang kamu nak? Okey, nampak? Okey, senang kan? Okey. Jadi, objek ini masih lagi kalau kita tengok dekat sini, dia tidak bersambung lagi. Kolam ni walaupun dah ada air, sebenarnya kita tak gam lagi. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah, macam biasa, daripada kanan ke kiri, select objek tersebut, make group. Okey, jadi masa ni kamu dah boleh edit, pindah, besarkan, kecilkan, tak ada masalah nak pergi sana, pergi sini. Okey. Okey, dapat semua? Okey. Jadi, apa yang cikgu nak kamu lakukan adalah, sekarang ni adalah, okey, daripada apa yang kita belajar tadi, okey, daripada tool-tool yang kita gunakan tadi, tak kisah, dan juga material-material yang cikgu ajar tadi, okey, bina satu landscape kejut. Mana-mana landscape kejut, tak kisahlah yang berunsurkan air ke, kayu, besi, ataupun apa sahaja yang kamu rasa boleh buat, ataupun satu binaan, tak kisahlah landscape kejut ataupun satu binaan, apa-apa saja yang kamu minat, menggunakan tool-tool yang kita belajar tadi. Ya, okey. Cikgu, itu adalah latihan kamu pada minggu ini. Okey. Dan pastikan gunakan tool-tool yang ada di sini, dan kalau kamu nak guna material yang diimport pun tidak ada masalah. Kamu boleh rujuk banyak sangat video-video tambahan yang lain, sebab SketchUp ni banyak cabang yang kamu boleh teroka. Okay, video-video di YouTube sangat banyak, tapi ini cikgu ajar ni hanyalah basic sajalah. Okay, jadi cikgu harap itu adalah latihan kamu. Jadi kita akan tengok minggu hadapan. Ya. Okay, so sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.